Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua penonton sekalian. Nama saya Arul Hisham bin Abdul Rahim. Saya adalah prinsipal kepada Ahad Consultant PLT. Ini merupakan siaran pertama YouTube channel Ahad Consultant yang akan membincangkan isu-isu berkaitan kejuruteraan yang berkait rapat dengan masyarakat. Bidang kejuruteraan kurang dibicarakan oleh media utama. Barangkali kerana bidang ini dianggap membosankan dan tiada penarik untuk diketengahkan. Bagi siaran sulung kami ingin membincangkan tentang isu jangkitan COVID, di mana negara kita sedang mengalami fasa jangkitan kedua dan ketiga yang lebih teruk berbanding fasa sebelumnya. Akhir-akhir ini, kes-kes COVID semakin menjadi-jadi di Lembah Kelang, Selangor dan Negeri Sembilan. Kelihatan jangkitan di Sabah sudah mula berkurangan atau sudah flattening the curve. Sejak PKPB dilaksanakan, apa yang kita sering dengar tentang kaedah pengawalan COVID adalah melalui penjarakan sosial, membasuh tangan dan penggunaan topeng. Jarang kita mendengar bagaimana menangani COVID ini didakiti dari perspektif kejuruteraan bangunan. Bagaimana sekiranya terdapat pembawa COVID tidak bergejala berada di dalam bangunan, sama ada di pejabat, pasaraya atau restoran? Apakah yang dapat kita lakukan untuk mengurangkan risiko jangkitan? Kami akan mengutarakan beberapa kaedah pengawalan jangkitan COVID ini menerusi beberapa siri rancangan agar masyarakat, khususnya pihak-pihak berwajib, dapat mengambil perhatian. Diharapkan tuan-tuan yang menonton rancangan ini dapat like dan subscribe kepada saluran YouTube kami. Ketika infeksi COVID-19 bermula pada awal tahun ini, kita diberitahu untuk mengosongkan pejabat, sekolah dan pusat-pusat tumpuan umum dan tinggal di rumah. Mesej yang jelas adalah bahawa persekitaran bangunan yang padat dapat mempercepatkan penyebaran virus melalui sentuhan dan rembesan pernafasan. Maka, bangunan-bangunan dinyah infeksi dengan bahan-bahan kimia yang kosnya agak tinggi. Persoalannya, apakah dengan kaedah nyah infeksi ini memadai? Apakah yang perlu dilakukan lagi supaya kebersihan bangunan dapat dikekalkan dan jangkitan melalui udara dapat dikawal? Sekiranya kita hanya memperolehi vaksin pada pertengahan tahun hadapan, bagaimanakah tindakan kita untuk meneruskan kegiatan ekonomi kita? Apakah pejabat harus terus ditutup atau hanya 10% kaki tangan dibenarkan berada di pejabat pada satu-satu masa? Pelaksanaan work from home ada batasannya. Secara umumnya, produktiviti pejabat terjejas dengan teruk akibat pelaksanaan kerja dari rumah ini. Bekerja selama 4 jam sehari, dari jam 10 pagi hingga 2 petang, membataskan output organisasi, termasuk di sektor-sektor kerajaan yang perlu menangani keperluan awam. Manusia sentiasa terdedah kepada berbagai jenis bakteria dan virus setiap masa. Tambahan pula, kita menghabiskan banyak masa dalam kehidupan kita di dalam pejabat. Pada umumnya, 1/3 masa dalam sehari kita habiskan di pejabat. Pernahkah kita terfikir sama ada udara di pejabat itu benar-benar bersih? Apakah kita bebas jangkitan sekiranya udara di pejabat terdedah kepada pelbagai bahan kimia dan patogen? Justru, kita perlu mengadakan pelan tindakan supaya pejabat boleh dibuka seperti biasa di samping mengawal penularan wabak COVID ini dengan lebih berkesan. Grafik yang ditunjukkan ini menunjukkan apa yang berlaku di sebuah bilik apabila terdapat seseorang penghuni bersin. Jika pengudaraan sistem hawa dingin tidak berkesan, rembesan pernafasan individu ini akan berlegar di dalam ruang udara antara 5 ke 10 minit.
Grafik seterusnya pula menunjukkan kitaran udara di dalam sebuah restoran. Grafik ini dihasilkan oleh sekumpulan penyidik dari China pada bulan Mac yang lalu. Mereka menyelidiki bagaimana jangkitan COVID berlaku di dalam sebuah restoran di Wuhan. Langkah pertama dalam usaha untuk membatasi jumlah COVID berjangkit di persekitaran kita oleh orang yang telah dijangkiti adalah dengan memakai topeng dan penjarakan sosial. Langkah kedua adalah dengan memastikan penurunan transmisi di dalam bangunan kita, di mana jurutera penghawa dingin perlu memfokuskan usaha mereka ke arah ini. Langkah ketiga adalah untuk meningkatkan pertahanan imun fizikal kita menerusi vaksin dan sistem kesihatan keseluruhannya yang diserahkan kepada penyedia perkhidmatan penjagaan kesihatan atau kepada kita secara individu. Satu kaedah yang perlu ditekankan adalah kawalan transmisi COVID menerusi sistem pengudaraan bangunan. Kaedah ini perlu diberi perhatian untuk memastikan udara dingin yang disalurkan menerusi sistem hawa dingin bangunan berupaya membantu mengawal transmisi wabak menerusi udara. Pemilik-pemilik bangunan dan kompleks membeli belah perlu mengambil kira faktor keboleh jangkitan wabak melalui sistem penghawa dingin bangunan. Pihak kerajaan, khususnya melalui Jabatan Kesihatan dan Keselamatan Pekerja, perlu memastikan Industry Code of Practice on Indoor Air Quality 2010 dilaksanakan dengan berkesan. Malahan, ditambah baik lagi untuk pengawalan wabak COVID ini. Berdasarkan Akta Keselamatan dan Keselamatan Pekerja 1994, adalah menjadi tanggungjawab kepada majikan dan pemilik bangunan untuk menyediakan tempat kerja yang selamat kepada pekerja atau penghuni sesebuah bangunan, terutama kepada bangunan yang kedap udara yang menggunakan penghawa dingin. Kita perlu menggabungkan setiap ilmu kejuruteraan berkaitan pengudaraan udara luar, peredaran udara dan penapisan, kawalan tekanan udara, kawalan pelembapan dan teknologi pembersihan udara, dan panduan mengenai kaedah optimum intervensi sistem hawa dingin ini untuk mewujudkan bangunan yang selamat dan cekap tenaga. Ikuti siri selanjutnya dalam video akan datang. Kami akan membincangkan kaedah-kaedah kejuruteraan yang perlu dilakukan untuk sistem penghawa dingin bangunan bagi mengurangkan risiko jangkitan COVID ini. Sistem penghawa dingin bukan sahaja membekalkan udara dingin kepada bangunan, tetapi juga berfungsi sebagai penyambung hayat bagi kita dengan memberi bekalan oksigen dan mengawal pencemaran udara yang menyebabkan jangkitan penyakit. Sekian sahaja untuk kali ini. Temui kami dalam episod akan datang. Terima kasih.